Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin, salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in, wa ali wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin, wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadirat Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita menunaikan tuntutan yang diwajibkan Allah ke atas kita, iaitu kita mengerjakan solat fardu maghrib secara berjemaah tadi, dan seterusnya dapat pula kita didendangkan dengan alunan qasidah, bait-bait qasidah yang indah, yang melafazkan akan menyambut kegembiraan akan hadirnya bulan Ramadan yang tak lama lagi insya-Allah. Dan seterusnya kita dapat pula duduk di dalam satu majlis ilmu pada malam ini, yang majlis malam ini seringkas mana pun ia, tetapi kehebatannya lebih hebat dari segala majlis yang ada di atas muka bumi. Malah lebih hebat daripada perhimpunan raja-raja di istana negara, lebih hebat daripada perhimpunan semua wakil rakyat di Dewan Parlimen. Kerana apa? Kerana perhimpunan yang lain tidak ada dalilnya, tidak ada nas, tapi perhimpunan malam ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila kamu berjalan, maka kamu lihat di sana ada riyadul jannah, yakni ada taman-taman syurga. Maka kata Nabi, farta'u, maka singgahlah atau nikmatilah. Apabila kamu melihat di sana ada taman-taman syurga, maka singgahlah, kata Nabi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apakah yang engkau maksudkan dengan taman-taman syurga? Sebabnya syurga-syurga ni bangsanya bangsa akhirat. Maksud tempatnya tu untuk dinikmati ialah di hari akhirat kelak. Tetapi kenapa tiba-tiba Nabi kata jalan kat dunia ni kamu nampak taman syurga, kamu singgah? Jadi sahabat tanya, apa yang engkau maksudkan ya Rasulullah dengan taman-taman syurga ni? Maka jawab baginda Nabi SAW, yang dimaksudkan dengan taman-taman syurga itu ialah hilaku zikri. Hilaku zikri. Hilaku zikri artinya majlis ataupun perhimpunan zikir. Maka perhimpunan zikir ni ada dua maknanya. Seperti mana yang disebut oleh Imam Ahmad di dalam kitab musnadnya Imam Ahmad, bahawa
Hilaku zikri atau himpunan zikir itu dua maknanya. Yang pertama, majlis yang di dalamnya ada majlis zikir, majlis yang disebutkan zikir di dalam dia. Sama ada zikir macam zikir hasanat atau zikir darajat, zikir pas mayang, kita baca wirid tu, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar dan sebagainya. Ataupun juga zikir tahlil, biasa kita duk buat la ilaha illallah. Itu dipanggil majlis zikir, dan itu juga adalah sebahagian daripada riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Yang keduanya kata Imam Ahmad, iaitu ambil daripada asal perkataan zikir itu sendiri. Asal perkataan zikir ialah zal kafra, zakara. Zakara itu maknanya ingat. Asal dia. Sebab tu kita sebut tazkirah. Tazkirah ni asal perkataan zakara lah. Makna tazkirah, ingat, mengingatkan. Macam malam ni kita boleh lah agak kata tazkirah, iaitu kita ingat, mengingatkan sesama kita. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh para asatizah kita ni, perkara tu kadang-kadang kita tahu dah, kita mengaji dah dulu, tapi kadang-kadang dia macam terlepas pandang dan sebagainya. Sebab tu perlu kepada tazkirah, supaya dia menjadi tazkiyatun nafsi, yakni makna penyucian jiwa. Benda perlu diulang-ulang, supaya dia kekal menjadi istiqamah di dalam hati kita. Jadi yang disebut sebagai majlis zikir, majlis yang mengingatkan apa yang diingatkan. Tiga perkara, kata ulama. Iaitu pertama, mengingatkan kita kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan kita pada Rasulullah. Dan yang ketiga, mengingatkan kita pada agama ini, iaitu agama Islam. Jadi kalau majlis tu ada mengingatkan tiga perkara ini, maka majlis itu termasuk sebagai majlis zikir. Jadi memadai kita mendengar majlis, tak payah pegang tasbih pun tak apa dah. Sebab tarafnya sama dengan majlis zikir, dan kadang-kadang setengah pandangan kata lebih hebat daripada itu lagi. Dan majlis zikir di tempat kita ni dikenali juga dengan panggilan kuliah ataupun ceramah pengajian. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai sebahagian daripada riyadul jannah, yakni taman-taman syurga. Tak apalah kita tak terpilih jadi wakil rakyat pun, kita tak masuk dalam dewan parlimen, kita bukan anak keturunan raja, sultan, tak duduk di istana. Tapi bila Allah tempatkan kita duduk di dalam majlis ilmu, itu lebih indah dan lebih hebat. Kerana majlis pada malam ni, majlis yang disukai Allah, disukai Rasulullah, dan disukai oleh para malaikatnya. Moga-moga Allah izinkan kita duduk di dalam taman-taman syurga pada malam ini. Maka harap-harapnya nanti di hari akhirat, Allah izinkan kita semua berada di dalam syurganya di hari akhirat kelak, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati mudir pengasas kepada Madrasah Ar-Rahman, Ma'had Ar-Rahman, madrasah ke Ma'had? Madrasah Ar-Rahman, dan seluruh ahli jawatan kuasanya yang terlibat dalam menjayakan segala program ilmiah dan segala aktiviti yang ada di madrasah ini. Dan yang amat-amat saya sanjungi lagi saya hormati, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, adik-adik tahfiz, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Ke dah tak ingat dah saya? Nama Muhammad Syakir bin Nasuha. Dulu pernah datang dah sini, tapi lama. Rasa kat setahun dah kot. Lama dah tak datang. Sebab ni lah masalah. Fikir, macam-macam fikir lah. PKP lah kali. Perlu fikir lah sendiri.
macam-macam hal lah. Jadi alhamdulillah sekarang dah boleh lah kita turun datang ke Perlis. Perlis ni bukan tempat yang asing bagi saya, sebab saya pernah menetap di negeri Darussunnah ya. Negeri ini selama 6 tahun. 6 tahun tu lama tak tu? 6 tahun. Sebab saya belajar di UNIMED, Universiti Malaysia Perlis. Dulu. Jadi 6 tahun duduk sini. Tapi alhamdulillah duduk sini lama 6 tahun tak jadi Wahabi. Alhamdulillah. Dia risau juga ya. Baik. Baik, jadi malam ni insya-Allah ahli jawatan kuasa pun tak bagi tahu saya apa-apa tajuk. Kan? Kita tanya tajuk apa ni? Dia kata tajuk ikut ustaz lah. Jadi tajuk malam ni, tajuk dia ikut ustaz. Ikutlah apa benda nak cakap ni. Baik. Jadi saya ingat nak bawa berkenaan dengan nikmat, ya, nikmat-nikmat Allah. Dalam satu ayat Al-Quran, dalam suratul Nahli. Apa makna An-Nahli? Lebah. Surah yang ke-16 ayat 18. Allah menyebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Pendek je ayat ni. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah yang dilimpahkannya kepada kamu, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Innallaha laghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. InsyaAllah kita kupas ayat ni je malam ni. Dalam ayat ni Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallah, dan jika kamu menghitung nikmat Allah. Kalau makna kata kalau kita nak kira nikmat yang Allah beri kepada kita, Allah jawab balik, la tuhsuha, nescaya kamu tak akan dapat kira. Tak dapat kira tu bukan sebab tak erti kira, bukan tak pandai matematik, tapi maksud tak dapat kira tu maknanya tak terkira. Maknanya terlampau banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Sama ada nikmat besar atau nikmat kecil, terlampau banyak nikmat. Dan menurut setengah pandangan ulama yang menyebut, a'zamu nikmatin an'amallahu biha ala thaqalaini al-jinni wal insi nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, nikmat yang paling besar, yang paling hebat, yang Allah kurniakan ke atas dua jenis makhluk yang terbeban ke atasnya, iaitulah makhluk yang bernama al-ins, yakni manusia, dan satu lagi al-jin, yakni jin. Makhluk yang bernama manusia dan jin, nikmat paling besar yang dikurniakan pada dua makhluk ni, nikmatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat dapat menjadi umat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu nikmat yang paling besar. Sebab apa pula nikmat tu kata nikmat paling besar? Ada satu lagi pandangan ulama menyebut, malam yang paling hebat, malam yang paling mulia, iaitulah malam kelahiran baginda Nabi SAW. Lebih daripada malam Lailatul Qadar. Walaupun malam Lailatul Qadar ada nasnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Betul, itu dalilnya. Mana 1000 bulan, hebatlah malam Lailatul Qadar. Tapi kata ulama, malam lahirnya Rasulullah lagi hebat daripada itu. Sebab apa pula? Sebab kalau tak lahirnya Rasulullah, maka takkan ada Lailatul Qadar. Kalau tak lahirnya Rasulullah, tak ada Madrasah Ar-Rahman. Tak lahirnya Rasulullah, tak ada Islam. Tak lahir Rasulullah, tak ada puasa bulan Ramadan. Tak lahir Rasulullah, tak ada solat tarawih. Tak lahir Rasulullah, tak berlaku peristiwa Isra' wal Mi'raj. Nak menunjukkan betapa agung dan mulianya junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kata ulama,
Tak dapat tidak, kita kena ucapkan rasa syukur yang tak terkira tingginya. Kerana hari ini Allah pilih kita jadi umat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa mengaji kat pondok dulu, tok guru dia baca kitab tafsir Nurul Ihsan. Kemudian bicara tentang sirah perjuangan Nabi lah. Tahulah Tok Guru Siddiq Nur kalau cerita bab sirah, oh hebat. Dia cerita macam mana Nabi dan sahabat berjuang menegakkan Islam, mempertahankan Islam. Tiba-tiba ada satu pelajar, dia pun kata, Tok Guru, kenapalah Allah tak jadikan saya, tak ciptakan saya hidup di zaman Nabi, tak hidup zaman Nabi, hidup zaman sekarang. Jadi tanya kenapalah Allah tak hidupkan saya dulu, hidup di zaman Nabi. Itu Tok Guru tanya balik, dah kenapa? Dia kata, yelah, mestilah saya ni kalau hidup zaman Nabi, saya pertahan Nabi, saya berjuang dengan Nabi, saya perang bersama-sama dengan Nabi untuk pertahankan Islam, tegakkan Islam. Kan? Tok Guru dia kenal anak murid dia. Macam guru-guru sini dia kenal seorang-seorang perangai macam mana. Yang ni, ini okey tak okey, yang ni ini pandai ngolah, yang ni macam-macam dia punya korek. Tahu kan? Jadi Tok Guru kenal anak murid. Anak murid yang tanya tu pula jenis anak murid yang banyak korek. Tahu korek? Banyak kona. Kona pun tak tahu. Banyak menyimpang lah, macam-macam alasan ada je kan. Solat jemaah kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Kuliah pun masuk nak ujung-ujung, tu pun kitab tak bawa. Jenis anak murid yang masalah sikit lah. Tok Guru kenal kan. Lepas tu Tok Guru kata, ya ke entah ni kalau hidup zaman Nabi, tahan Nabi, ke silat-silat entah tu Abu Jahal. Ada nak ceritanya bukan mesti kena hidup di zaman Nabi. Kalau kira hidup zaman Nabi, Abu Jahal, Abu Lahab hidup zaman Nabi. Lagilah pula Abu Lahab. Abu Lahab bukan orang lain, pakcik Nabi. Nama betul dia Abdul Uzza. Nama Facebook dia baru Abu Lahab. Maknanya nama samaran lah kan. Abu Lahab, nama betul Abdul Uzza, pakcik Nabi, keluarga Nabi tu. Tapi tak dipanggil Ahlul Bait sebab tak ikut Nabi. Habis kenapa tak beriman dengan Nabi? Tak ikut apa yang Nabi ajar. Padahal lahir di zaman Nabi tu kan. Tapi lawan Nabi. Jadi persoalan dia bukan mesti kita kena lahir zaman Nabi, tapi yang mesti kena ikut Nabi. Tu. Walau kita tak lahir zaman Nabi, tapi kita ikut Nabi. Itu yang sebenar. Daripada lahir di zaman Nabi tapi akhirnya lawan Nabi. Kita tak mahu gitu. Jadi ini adalah nikmat yang besar. Allah jadikan kita daripada zuriat keturunan jadi umat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita fikir begini. Guru kami mengajar di pondok, pertama-tama sekali nikmat yang kita kena pandang, kita nikmat Allah jadikan makhluk. Kerana itu tertentu atas Allah nak buat makhluk atau tak nak buat makhluk. Kita mengaji dalam ilmu tauhid, ini yang disebut sebagai harus. Harus sifat yang harus bagi Allah Ta'ala mengadakan mungkin atau meniadakan mungkin. Mana Allah nak bagi ada makhluk pun boleh, tak nak bagi ada makhluk pun boleh. Itu hak Allah. Tiba-tiba Allah nak mengadakan makhluk, dan makhluk yang Allah adakan tu kita. Itu satu nikmat. Kalau tak Allah tak adakan kita, tak ada kita nak kecapi segala yang ada pada hari ini. Nak duduk sini tak ada. Ni Allah jadikan kita makhluk. Itu baru satu nikmat. Kemudian dalam Allah jadikan makhluk pula, makhluk ni pula dia macam-macam jenis makhluk. Ada banyak makhluk kan.
Pokok kat luar tu makhluk juga. Andai kata kalau Allah jadikan kita pokok, apa macam? Duduk kat luar tu. Hujan pun duduk situ, panas terik pun duduk situ, kilat nyambar pun duduk situ. Mana ada bila hujan lebat, pokok pun lari duduk bawah bumbung madrasah? Ada? Tak ada. Duduk situ lah. Kan? Kita letih, penat sikit, panas sikit, terik matahari, dah mengeluh banyak. Pokok duduk. Tak boleh ganjak mana, duduk situ. Duduk. Kan? Itu. Jadi kita tengok pokok, kita fikir, Allah, nasib baik Allah jadikan aku manusia. Kalau jadi pokok, susah juga aku. Fikir gitu. Baru kita nampak nikmat ni besar. Kan? Baru nampak nikmat ni besar. Tapi kalau jadi pokok boleh tahan lagi. Kalau kena pokok durian musangking, laku kau. Kan? Pokok-pokok pun, laku, jangan orang berebut. Kan? Aduh. Jadi pokok tak apa lagi. Kalau jadi binatang macam? Jadi binatang, jadi lembu. Spender pun tak pakai. Jadi lembu. Itu, makan rumput. Nak muncul kita hari ni jadi manusia. Azan dulu ke macam mana? Boleh? Teruskan. Skip. Boleh? Dia sikit je. Ingatkan apa? Tadi dah, tak mana lupa dah. Lembu. Lembu. Kalau jadi lembu macam duduk dalam kandang, waktu keluar makan raguk rumput. Kan? Lepas masuk balik kandang. Itu je lah, duduk. Tak jadi apa. Tapi bodoh-bodoh lembu pun daging laku. Jangan buat main. Nah, lembu kena langgar trailer. Lintas jalan, dah lembu kan tengok kanan kiri jalan. Dia melintah je. Trailer tak dapat ngelak, boom, langgar. Tapi tak mati lagi. Ada nyawa lagi. Kita pun cepat-cepat pergi ambil golok. Kita pun sembelih. Sembelih, masih lagi dalam nyawa. Dia mati kerana sembelih. Maka daging halal, boleh makan. Cuma kita potonglah bahagian bumper trailer tadi melekat kat isi tu. Kan? Potong bahagian tu, yang lain tu boleh. Tapi kita kata buat jual lah. Buka meja, letak payung, gantung. Tulis situ, daging lembu kena langgar trailer. Jangan jual mahal sebab kena langgar trailer. Jadi jual sekilo RM3 je. Sekilo RM3. Tengok jam jalan tu, nak pergi beli lembu. Nak beli daging. Dengan payung-payung dengan meja-meja dia pangkat. Nampak? Dah murah sangat. Boleh. Apa? Daging lembu. Dan kalau letak daging kita agak, ada siapa nak beli? Gantung situ, peha. Potong sikit bagian peha ni. Lepas tu gantung situ. Tulis situ, daging aku. Tak, kawan tu pun berhenti. Daging lembu dah dia. Tak, daging saya. Tui, dia kata. Tak, dia kata. Dia pun belah. Mau beli. Tak ingin. Okey, tak apalah. Daging kita ni memang mungkinlah kita ni siapa je. Rakyat marhen je. Memang tak laku. Kita pergi cubit sikit. Daging YB. Datuk, minta daging sikit, Datuk. Tak ada dalam freezer, tak ada. Bukan daging dalam freezer, no. Daging peha Datuk. Datuk banyak hangat lemak perut ke depan. Potong sikit. Potong-potong gantung situ. Tulis daging YB. Ada lagi kawan tu singgah lagi. Daging hang lagi ke? Tak. Kali ni daging YB. Lagi dia dudah. Lagi kuat dudah. Ada mak dia kata, tak ingin aku. Kan? Tak ada siapa ingin. Walaupun orang tu orang hebat. Orang kenamaan sekalipun yang disanjung-sanjung. Kalau jumpa YB jangan buat main. Cium tangan sampai ketiak cium. Kata, Datuk gantung daging dia tak laku sikit pun, Datuk. Tapi lembu, mana ada orang panggil lembu Datuk? Ada panggil lembu Datuk? Lembu bodoh pergi jalan itu. Bodoh-bodoh dia, daging dia laku. Berebut orang nak daging. Jangan buat main. Nak menunjukkan situ, jangan kita sombong. Jangan rasa hebat Kan? Bodoh-bodoh lembu pun kalau dia melintas semua orang berhenti. Kan? Raja-raja pun berhenti. Kan polis escort kan.
Lalu kat jalan dalam je ni, tiba ada lembu lintas. Poli pun break. Poli tiup whistle sampai nak cabut gigi. Pit, 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 pit. Lembu. Lembu kata, ada apa? Kata aku. Dia tak peduli dah. Nampak? Poli tak boleh. Dia tak takut. Nak selamat lah 10,000 pun tak ada hal dia. Lembu. Nampak? Dia kata, jangan mak main. Tu. Okey lah. Allah tak jadikan kita lembu. Jadi lembu pun, kalau jadi lembu, boleh tahan lagi lah lembu. Tapi kalau Allah jadikan kita binatang juga. Tapi binatang tu, kaki pendek tu, hidung congek. Binatang babi. Allah jadikan babi macam. Ada satu tempat tu saya mengajar kitab fiqah, bab taharah. Bab taharah ni bab menyuci najis lah. Sampailah kat tajuk najis mughalazah, najis berat. Saya pun kata najis mughalazah, najis ni najis berat, iaitu najis anjing dan babi. Dia kata, apa? Saya tanya. Tak boleh sebut binatang. Habis nak sebut apa? Ba'lib bayar. Dia kata. Habis nak sebut macam mana? Sebut khinzir. Sebut khinzir. Dia ingat kalau nama khinzir tu macam handsome sikit kot babi tu. Tak sama je. Tu gak babi tu. Cumanya babi bahasa Melayu, khinzir bahasa Arab. Beza bahasa. Dan kita orang Melayu cakap Melayu, apa salah? Kan? Kalau kita jalan dalam ni kan, tiba-tiba tengah-tengah malam, saya kadang-kadang dengar balik lewat kuliah, babi melintas. Kalau babi melintas, kita sebut khinzir ke sebut babi? Mana lalu depan kita, khinzir, 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 gitu. Tak, kita sebut, babi. Itulah. Ada kata, tak baik Ustaz, mencarut Ustaz. Mencarut apa? Yang mencarut panggil orang babi, baulah salah. Babi, tu salah panggil orang babi. Tapi kalau panggil babi, tak apa dah. Dia kata tak baik, panggil babi tu babi. Habis nak panggil apa, takkan panggil kucing. Kan? Ada nama dia babi. Kan? Muju Allah tak jadikan kita babi. Betul tak? Cuba fikir. Babi pun dia tak tahu dia jadi babi. Sampailah dia lalu depan cermin. Siapa ni? Dia kata. Khodoh. Aku punya. Dia kata. Dia memang tahu dia memang babi. Tu Allah jadikan kita tengok. Walaupun muka kita tak handsome tara mana pun, tapi tak ada lah, tak elok sangat. Ada kat hidung, lengkap, telinga. Kan tak? Lepas tu syukur. Syukur nikmat Allah. Ni kadang-kadang Allah nampalah muka saya tak cantik macam artis. La ilaha illallah. Apa itu? Kan? Jangan pandang yang tunu, pandang. Muju Allah tak jadikan kita binatang. Lembu ke, babi ke. Tapi buruk-buruk babi pun dia tak masuk neraka. Mana ada bagi satu ayat babi masuk neraka? Dia tak masuk neraka. Dia kembali menjadi tanah. Binatang-binatang kembali menjadi tanah. Ingat nak tanya soalan? Kan? Ingat angkat tangan. Nak tanya soalan? Boleh. Nak tanya apa? Ya. Murtad. Isu kalimah Allah. Okey. Tak boleh lagi kita sentuh sikit yang tu. Nak masuk ni tadi ni. Cerita mana tadi? Babi. Babi ingat betul babi. Jadi mana jadi binatang? Nikmat Allah. Tapi teruk-teruk binatang pun dia kembali jadi tanah. Dia tak masuk neraka. Kan? Sebab itulah kadang-kadang malulah kita kalau kita ni Allah jadikan manusia tiba-tiba masuk neraka, na'udzubillah. Binatang bodoh-bodoh dia tak masuk neraka. Padahal binatang atas muka bumi ni kita hambat-hambat gitu je. Binatang tu kata tak apa, hang hambat aku, sok hang kena hambat baru tahu. Maknanya ni bila kita ada ilmu, kita pandang walaupun dia binatang, kita fikir, malu aku. Malu. Dia tak masuk neraka. Dia kembali menjadi tanah. Kita belum tentu lagi selamat. Belum tentu lagi selamat. Itu.
Mujur, Allah tak jadikan binatang. Ada lagi makhluk selain daripada pokok, binatang, ada satu lagi makhluk. Banyak makhluk ni. Mujur sekali lagi. Allah tak jadikan kita apa? Setan, iblis. Sebab setan, iblis pun makhluk Allah juga. Kalau Allah jadikan kita setan macam, kan? Tak jadi. Allah pilih kita ni, jadikan kita ni manusia. Yang setan tu Allah dah tentu siap dah. Allah jadikan dia setan. Kan? Tu nasib dia. Kan? Allah pilih. Ni nikmat. Atau ada lah yang kata, tak adil lah macam tu Ustaz. Sian setan. Sebab Allah jadi dia setan. Dah tu nak jadi setan kan? Ada pula sian. Mana nak sian? Itu kan namanya Allah, Tuhan. Bila Tuhan, suka hati dia lah dia nak buat apa. Tok guru kami buat contoh. Kita pergi pasar, pergi beli ikan. Beli 3 ekor ikan. Ikan pertama, kita buat bakar. Bakar atas api. Buat panggang gitulah. Ikan kedua, kita buat masak kicap. Ikan ketiga nak buat apa? Masak apa? Gulai. Buat makan aju ni. Masak gulai. Jadi 3. Bakar, masak kicap, masak gulai. Kan? Tiba-tiba yang kena bakar ni komplain. Mana Ci? Saya kena bakar. Dia masak kicap. Oh, sedap lah dia. Saya kena bakar ni. Ikan yang kena bakar komplain. Tiba ikan yang masak kicap pula komplain. Tak Ci juga. Saya masak kicap hitam. Kan? Dia masak gulai. Sedap sikit. Komplain. Lah kali kita yang beli ikan tu buat apa? Kita ambil ikan ni kelapak. Bodohnya ikan. Sekali akulah. Aku beli hang. Bila kita beli dia ikan, tu milik kita. Kita nak bakar ke, kita nak masak kicap ke, nak buat gulai ke, tak payah nak masak apa-apa. Lepas-lepas beli, bayar duit kat orang tu dalam plastik, lempar terus masuk dalam tong sampah. Tuang kedai kata, apa pergi beli buang? Kata aku, ikan aku. Betul tak? Kata gila lah kawan ni. Tuang kedai kata, nak betul lah, ikan dia. Kan? Macam tu juga kita ni, siapa pemilik dia? Allah. Dan sekali Allah. Allah nak jadikan kita ni baik ke, nak jadikan kita jahat ke, nak jadi kita manusia ke, nak jadikan makhluk tu setan ke, macam mana? Ketentuan Allah. Mujur, sebab tu saya cakap tadi, nikmat. Mujur Allah jadikan kita makhluk yang bernama manusia. Tak jadi pokok, tak jadi binatang, tak jadi setan. Jadi pokok dengan binatang okey lagi, tapi kalau jadi setan lagi teruk. Kan memang tak ada peluang dah lah duduk dalam neraka selama-lamanya. Jangan main-main. Tu. Lepas tu tak apalah. Okay, clear dah. Nikmatnya kita Allah jadikan manusia. Alhamdulillah. Ini manusia. Tapi belum lagi. Sebab manusia ni jutaan, bilion. Banyak manusia. Dalam banyak-banyak manusia, Allah pilih kita jadi orang Islam. Sebab ramai lagi itu yang bukan Islam. Kafir. Mujur sekali lagi, Allah tak jadikan kita manusia yang kafir. Kita keluar perut mak, wek. Tengok ayah pakai kopiah, mak pakai tudung. Ayah azan telinga kanan, kamat telinga kiri. Azan telinga kanan, hadis sahih. Kamat telinga kiri, hadis dhaif. Tapi tak ada masalah nak beramal. Kan? Azan. Kan? Kita pun tahu, alhamdulillah, jadi Islam. Ada orang wek keluar perut mak dia, tengok ayah tigelan atas dahi macam bukit jelutong. Mak dia nanduk merah atas ni pakai sadi ayam mak tambi dia kata. Dia kata ayah apa sudah jadi ah. Bukan dia boleh pilih tak? Tak boleh pilih. Bukan masuk dalam perut tu malaikat tanya nak keluar sekali, nak keluar jadi apa? Jadi Melayu ke, Cina ke, India ke, tak ada. Ikut Allah nak keluar tu keluar sebagai apa. Bukan boleh pilih kita. Kan? Kita kalau boleh pilih, kalau ada kehendak pada kita, iradat, kita ngaji kan sifat 20. Kalau ada iradat pada kita, kita mesti nak semuanya yang terbaik. Kita nak anak kita lawa, betul tak? Nak anak kita comel, nak anak kita pandai. Tapi ada yang keluar tu macam yang kita nak. Dah ikut apa yang Allah nak lah. Itu menunjukkan kita tidak berkehendak. Yang berkehendak hanya Allah. Kita cuma boleh nak, tapi nak kita tak boleh mencapai apa yang kita nak.
Kita tak boleh menentukan. Habis tu saya nak, lepas tu jadi kebetulan apa yang kamu nak dan apa yang Allah nak selari. Maka jadi tu bukan sebab kamu nak, tapi Allah yang nak. Kena faham itu. Supaya jangan rasa kita boleh menguasai sesuatu. Tak. Satu apa-apa pun kita buat, lapik dengan insya-Allah, dengan izin Allah. Sebabnya semuanya dengan izin Allah. La tataharraku dzarratun illa biiznillah. Takkan berganjak walau sebesar zarah melainkan dengan izin Allah. Faham yang tu. Jadi jadilah kita orang Islam. Tapi jadi Islam saja belum tentu selamat. Macam sahabat tadi dia tanya tadi pasal kes Sajat. Pasal dia buat viral video kata nak keluar Islam. Jadi kalau semata-mata mengaku Islam atau jadi orang Islam belum tentu selamat. Kan? Dalam banyak-banyak orang Islam pula Allah pilih kita orang yang beriman. Berapa ramai namanya Islam tapi tak beriman? Ada? Sebab tu ada dua rukun. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Dan kedua-duanya ada beza. Kalau sama takkanlah berlaku dua rukun. Sebab ada bezalah dia. Maka kata ulama, rukun Islam itu zahir, rukun iman itu batin. Apa zahir? Zahir ni perkara luaran. Sebab tu kalau kita tengok satu-satu rukun Islam, semuanya perkara-perkara luaran. Betul tak? Mengucap dua kalimah syahadah itu dengan lafaz luaran, nampak, boleh dengar. Mengucap dua kalimah syahadah. Itu ulama kata orang yang mengucap kalimah syahadah kena ada saksi untuk mengesahkan bahawa syahadah diucap betul-betul dan akhirnya diisytiharkan sebagai Islam. Kalau seorang-seorang dia je takut tak diperakui. Kan? Yang kedua apa dia? Menunaikan solat 5 waktu sehari semalam. Yang tu pun nampak jelas semayang. Gerak-gedeguk, berdegung, sujud last sekali. Kan? Nampak semayang tu nampak. Lepas semayang apa dia? Yang ketiga. Puasa bulan Ramadan ni nak datang ni. Puasa pun nampak juga. Lagi nampak puasa. Nyanda kat tiang, jap-jap tengok jam, jap-jap tengok jam. Azan zuhur disangka maghrib. Bunyi azan, maghrib dah ke? Dia tanya. Nampak, lapar perut. Nampak orang puasa ni nampak zahir dia. Letih dan sebagainya. Kan? Bayar zakat nampak zahir. Salam, angguk. Kan? Bayar RM7 sini apa? RM7 ke apa? Kan? Bayar zakat nampak. Pergi haji lagi nampak. Balik kepala otak. Balik kepala otak. Lepas tu bawa minyak wangi tak wangi-wangi. Kan? Tasbih mudah putus. Lepas tu bawa air zam-zam. Balik haji tu. Nampak zahir tu, nampak perbuatan tu. Sebab dia rukun Islam. Tapi bila sebut rukun iman, dia tak nampak dek mata kepala. Sebab dia duduk dalam hati. Tama lagi tak nampak dah. Beriman pada Allah, percaya pada Allah. Dia tak nampak luar ni, duduk dalam. Nampak Ustaz dia semayang. Orang semayang belum tentu lagi. Berapa ramai yang semayang tapi tolak hukum Allah. Dia kata hudud ni zalim. Dah macam mana? Dah macam mana kata beriman? Sedang Allah sebut dalam Quran, tilka hududullah, ini hukum aku. Tiba-tiba dia sangkal. Iman ke mana ni walaupun semayang? Nampak? Jadi sebab tu rukun iman duduk dalam hati. Duduk dalam hati. Dia perkara batiniah. Sebab tu dia perlu dipupuk. Sebab tu tak semua orang Islam itu beriman. Tapi insya-Allah orang beriman itu Islam. Dia begitu. Jadi jangan hanya kita jadi Islam sahaja tapi tidak beriman. Atas muka bumi ni manusia ni pecah pada 3 golongan. Pecah pada 3 golongan. Golongan yang pertama yang disebut sebagai orang yang sebenar-benar Islam. Macam mana sebenar-benar Islam? Zahirnya Islam, batinnya pun Islam. Luar Islam, dalam Islam. Macam mana luar Islam? Luar Islam tu nampak gaya luaran dia tu, kain kopiah, kain baju Melayu, pergi masjid, semayang, apa semua tu. Nampak. Luar dia tu nampak ciri-ciri keislaman dia tu nampak. Nampak dia taat. Dan batin keyakinan dia pada Islam. Dia yakin dengan Islam, percaya dengan Islam, dengan undang-undang Islam, dengan apa saja yang datang daripada Islam, dia terima. Itu batin. Yang kedua, golongan kedua, kafir. Orang kafir ni zahirnya kafir, batin pun kafir. Mana luar pun kafir, dalam pun kafir. Luar kafir macam mana? Luar tadi 3 line atas dahi, pakai rantai salib.
Nampak? Sembah topekong. Nah, nampak zahirnya tu kafir. Dah dalaman pun kafir juga. Dia percaya ke topekong, percaya ke batu berhala, percaya yang bukan-bukan, yang karut-marut, yang batil dalam hati dia. Pun kafir lah tu. Jelas. Jadi luar dan dalamnya kafir. Golongan ketiga ni payah sikit. Golongan ketiga ni zahirnya Islam, batinnya kafir. Inilah namanya munafikun. Ni munafik. Zahir Islam, batin kafir. Luar ni nampak gaya Islam. Kai kopiah, jum Melayu, di masjid. Nampak gaya Islam. Nah, tapi batin tolak hukum Allah, tolak apa yang Nabi bawa, tolak macam-macam, tolak dalam hati ni. Sikit-sikit Islam, sikit-sikit Islam, sikit-sikit Quran, sikit-sikit Quran, payah. Bila nak maju, dia kata. Ada jenis macam ni. Dia pelikir. Nak ikut ni, ikut style agama, kita tak ke depan. Dia kata. Payah nak hidup. Macam-macam. Ni. Banyak dah mulut-mulut macam ni yang bercakap. Kan? Yang macam kes yang sahabat kita sebut tadi, kes Sajat tu dah sampai meluahkan pada mulut, tapi ramai lagi yang terbuku di hati. Ada yang berkata, kalau ulama memerintah negara kita Malaysia, habislah TV tu, tak ada apa-apa cerita lah. Buka-buka TV negara aku daripada pagi sampai malam. Kan? Mana boleh nak hibur? Dia memperendahkan Islam. Seolah-olah Islam ni agama mengongkong. Semua benda tak boleh. Islam bukan mengongkong. Islam agama boleh, tapi boleh itu ada bimbingannya, ada panduannya, ada caranya. Sebab Islam nak mengelokkan yang buruk kepada yang baik. Sebab tu Allah sengaja melahirkan Nabi kita Nabi Muhammad di dalam keadaan kawasan yang waktu tu kuat dengan kejahilan berhala penuh. Mekah ni dulu pernah sampai 300 lebih berhala ada di Mekah. Di keliling Kaabah berhala, dalam Kaabah pun penuh berhala dulu. Tiba-tiba Nabi lahir situ. Nabi lahir situ. Berbeza dengan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa kata ulama tak ada berhala. Sebab tu dipanggil Baitul Maqdis. Maqdis ni ambil daripada perkataan asalnya Qaddas. Yang ni maknanya suci. Qadsun, suci. Jadi Maqdis, tempat yang suci. Suci. Sebab tak ada berhala. Kalau Allah boleh buat nak Nabi lahir kat situ, tak, tapi Allah buat lahir dekat dalam keadaan jahiliah yang teruk, yang penuh berhala, lahir situ. Sebab Allah nak tunjuk dengan lahirnya Islam, yang buruk jadi baik. Yang buruk jadi baik. Asalnya Mekah habis semua celaru. Bila Nabi bawa Islam, Mekah hari ni tengok jadi tempat yang terbaik. Tak putus buat ibadat. Mekah tempat yang mulia. Mekah tempat yang tak pernah sunyi. Tempat lain sehebat-hebat mana pun kota atas dunia, kadang-kadang sunyi juga. Kota London, pukul 3-4 pagi tak ada gak siapa. Bunyi anjing menyala je lah. Kan? Kota New York. Hebat-hebat New York pun tengah malam 3-4 pagi tak bunyi apa dah. Bunyi ni lah. Polis kejar mak rempit. Sunyi tak ada apa. Tapi Makkah tak pernah sunyi. Dulu saya pergi umrah. Pas maya isyak, balik hotel tidur. Kita kata satgi bangun tengah malam, 3-4 pagi gitu, nak turun balik, nak cium Hajarul Aswad. Kita duk sangka macam tempat kita. Rasanya kalau pukul 3-4 pagi tak ada orang kot. Ada dalam 4-5 orang je kot. Kita bayang gitu. Kan? Kita pun naik hotel tidur. Set jam, pukul 3 bunyi kening. Kita pun turun. Siap-siap pakai, turun. Turun daripada hotel tak sampai kat Kaabah lagi. Turun hotel je. Tengok meriah macam siang. Jual-jual pun ada lagi. Rio rendah. Pukul berapa ni tengok? Pukul 3. Mereka ni tak tidur. Tak tidur. Sampai kat Kaabah ingat nak boleh cium Hajarul Aswad. Ramai juga. Bukan 4-5 orang. 400-500 orang ni. La ilaha illallah. Mana pernah sunyi? Tempat yang dimuliakan. Asal macam-macam benda tak elok ada situ. Tapi dengan Islam jadi elok. Itulah Islam. Islam membawa perubahan kepada baik. Tiba-tiba ada orang hentam Islam, tak nak Islam. Yang cakap tu pula orang Islam sendiri. Pelik sungguh. Tu kata. Jadi
Jangan jadi zahirnya Islam, batinnya kafir. Ini namanya munafik. Kata Ustaz Ismail Kamus, orang munafik ni macam burung unta, dia kata. Macam burung unta. Saya tanya, kenapa Ustaz cakap macam burung unta? Dia kata, entah tengoklah. Tengok burung unta. Nak kata burung pun tak burung, unta pun tak unta. Burung unta lah. Nak kata burung tak boleh terbang. Nak kata unta kecil sangat. Mana sama dengan unta? Kan? Begitulah orang munafik, kata dia. Nak kata Islam tapi lawan Islam. Nak kata kafir tapi mengaku Islam. Tak boleh. Jadi kalau jumpa geng-geng munafik ni, panggil dia, burung unta, siap. Panggil ni, puak-puak burung unta. Sebab tu kita jangan jadi golongan macam tu lah. Bila datang Islam pada kita, apa yang datang daripada Quran dan hadis, terima. Terima seadanya, terima sebulat-bulatnya. Jangan nak petikai, jangan nak ni. Kalau tak tahu, lebih baik diam. Tanya dulu golongan alim ulama. Ini sampai perli memerli. Kalau nak makan sup tangan, pergi Kelantan lah, dia kata. Kau hajarnya cakap. Tak apa, dia bukan lawan kita, bukan lawan parti kita, tapi dia lawan Allah. Mu isytihar perang dengan Allah, siap. Saya kata nak tengok bau syurga diharamkan. Jangan main-main. Ini hari ni orang cakap main lepas kut mulut je. Dia tak sedar tu boleh merosakkan akidah dia. Hari ni orang tak takut dah. Orang tak takut dah. Kita tengok tuan-tuan ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian. Zaman Piramli, gambar pun hitam putih lagi waktu tu. Lara gak zaman Piramli, betul tak? Zaman Pop Ye, seluar kembang bawah dulu. Tak ingat lu, naik Vespa. Kan? Zaman lara gak dulu, pakai baju kebaya ketat. Tudung tak pakai lagi, nampak rambut jambul. Kan? Lara gak dulu. Lara orang dulu pun tak dengar kita seorang pun kata saya nak keluar Islam lah. Tak ada. Zaman bertudung lah. Ramai orang bertudung. Zaman orang berkopiah. Madrasah pun banyak, sekolah agama banyak. Ustaz yang ceramah kuliah majlis pun banyak. Kan? Tapi ada orang berani cakap. Kalau dia cakap sorok boleh tahan kira. Viral pula tu. Tunjuk dekat depan khalayak ramai. Macam rasa tak ada malu langsung. Ni. Tu yang sahabat Nabi tanya ke Nabi. Ya Rasulullah, masa engkau ada, tugas malaikat Jibril hantar wahyu kepadamu. Besok kalau engkau dah tak ada, malaikat Jibril buat apa? Kan duduk saja kot. Kan? Nabi kata, dulu masa aku ada, dia ambil yang di langit turun ke bumi. Wahyu lah, dari langit turun ke bumi. Tapi bila aku dah tiada, mana ada lagi wahyu turun? Jadi dia akan ambil yang di bumi naik ke langit. Apa dia? Nabi kata yang pertama sekali malaikat Jibril akan angkat daripada bumi naik ke langit ialah malu. Tu sekarang ni malu dah semakin hilang. Mana ada perasaan hari ni? Tak ada rasa malu. Selamba-selamba je buat benda tak elok depan khalayak ramai. Hari ni tengok. Dulu-dulu pun perompak, pencuri. Kira dulu pencuri, kira soleh lagi lah pencuri dulu. Nak bandingkan pencuri sekarang. Pencuri dulu pakai topeng lagi, malu gak kalau muka ni orang nampak. Lah ni mana dia pakai topeng? Terang-terang muka dia. Nah, sampai kena tangkap, polis ingatkan tu topeng. Cuba tarik, dia kata, "Dak, bukan topeng, muka saya," dia kata. Nah, tak ada rasa malu. Depan CCTV relax boleh senyum lagi. Malu tak ada langsung. Nah, orang dulu-dulu ada kak budak-budak nakal kan, pergi curi buah rambutan pokok orang. Bukan ambil buah, potong dengan dahan-dahan. Dengan bawa geraji siap dengan tangga. 2 orang, seorang jaga tangga, seorang potong kat atas. Tengah potong, azan berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar. Yang pegang tangga kata, azan. Berhenti sat, jawab azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah. Jawab sampai habis. Habis baca doa siap. Allahumma rabb hazihi da'wati tammati wassalam. Habis amin, sambung balik khak. Sambung balik curi. Tapi nak ceritanya, hormat lagi agama. Lah ni mana hormat agama? Dalam surau, dalam masjid boleh curi duit masjid. La ilaha illallah, sikit tak takut. Dulu-dulu nakal pun, nak mencuri pun, curi benda lain. Bila ajak, jom kita curi tabung masjid. Jangan, masjid jangan main. Masjid ni, jangan. Sagi Allah pandang peti pun tahu. Takut juga, hormat juga lagi. Ni mana ada hormat dah lah ni.
Ngaku dah. Yang lagi pelik, dia menyamar jadi muslimat. Mana telekung tak ada rembat, dia pergi pakai telekung, janggut ada ni. Misal tebal ni, pakai telekung. Mayang sebelah muslimat. Muslimat tu pergi letak beg tangan. Dulu orang kata jangan letak belakang, nanti hilang. Letaklah. Dia letak depan. Letak depan boleh nampak tengok. Lepas tu dia pun masuk. Dia menyamar jadi muslimat. Padahal dia nak mencuri. Dia misal ada janggut. Allahu Akbar. Tapi dia buat suara pelan. Allahu Akbar. Kalau suara garau kantoi. Kan? Lepas tu orang pun sujud. Allahu Akbar, sujud. Masa sujud tu dia ambil, lari. Kawan tu pun bangun balik. Allah. Tak ada lah depan. Ada kira. Dalam keadaan sembahyang. Ya Allah, sikit tak takut padamkan sembahyang tu. Kalau fikirlah juga ni sembahyang ni, ngadap Allah ni. Takkan aku nak buat benda macam ni kot. Sampai akhir hari ni, malu tu dah tidak ada langsung. Sampai tahap langsung tak ada. Sebab tu pesan guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, mana masjid, mana surau, saya cakap benda sama benda ni. Dia kata zaman lah bukan lagi zaman nak fikir anak kita kerja apa. Tapi zaman lah, zaman kita kena fikir anak kita agama apa. Jangan main-main benda ni. Hari ni tahun 2021, seorang sudah berani mengatakan nak keluar Islam. Tak pelik kalau nanti 2022, 2 orang. 2023, 3 orang. 2024, 4 orang. Maka esok benda ni boleh jadi trend. Selamba-selamba je nak keluar Islam. Rasa stres sikit keluar Islam lah. Sebab apa jadi macam ni? Sebab apa jadi macam ni? Sebab tak dipupuk ilmu agama sejak daripada kecil. Lepas merdeka, sekarang kita dah 63 tahun merdeka. Yang ni yang barat buat. Walaupun dia tinggalkan kita jasadnya, tapi dia tinggalkan pada kita racunnya. Hari ni kita termakan racun. Sebab tu jadi macam ni kita. Kejahilan agama yang jadi punca begini. Orang kalau sempit macam mana pun hidup dunia, stres macam mana pun hidup atas dunia, tapi kalau dia ada iman, dia ada ilmu, dia akan fikir takkan sampai nak keluar Islam. Boleh settle masalah. Tak. Hari ni selamba-selamba. Stres sikit nak keluar Islam. Main-main. Sebab apa? Sebab jahil. Mana ada ilmu. Ngaku Islam, tapi Islam apa pun dia tak faham. Apa tu Islam kita tanya. Dia pun tak tahu nak jawab. Sebab apa? Dalam kejahilan. Ini yang Nabi kata, nanti akhir zaman akan kembali macam zamanku balik. Kita sedang menuju ke zaman jahiliah. Macam mana jahiliahnya dulu, macam itulah sekarang. Akan kembali ke arah tu. Semua tak erti. Minta maaf cakap, Tok Imam tak dapat datang, sakit perut, makan kenduri banyak sangat. Saya tak dapat datang. Lepas tu orang suruh buat tahlil. Lauk ada dah kat belakang. Tapi Tok Imam tak ada. Tak siapalah, tak tahu nak start. Kata, kita mula takut lauk sejuk dah ni. Dah Tok Imam tak ada ni, tak siapa-siapa mulalah, mula. Apalah, ada seorang ni dipikirkan sebabkan lauk tu, dia takut sejuk dah, dia pun lapar sangat dah, bunyi dah macam-macam dah. Kan, dalam perut dia dah bertahlil lah. Dia pun start dah. Tapi dia buat ringkas baca Fatihah ayat suratul Ikhlas 3 kali. Atuk la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sikit. 2 jam setengah tak habis lagi. Kawan dah jap-jap tengok jam, jap-jap tengok jam. Bila nak berhenti dia tu? Dah masing-masing tak tahu nak berhenti macam mana. Datuk Imam tak ada. Kan? Tak tahu nak berhenti dia tu. Zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak tahu nak berhenti macam ni. Lah kali mujur ada seorang bersin kuat. Acung! Semua serentak berhenti. Nasib baik dia bersin. Kalau tak bersin nasib 4 jam tu. Wah, nampak? Nak ceritanya, nak bawa tahlil pun tak reti. La ilaha illallah. Bukan payah buku tahlil ada tu. Baca je lah. Tak boleh. Saya jumpa dah satu masjid. Tok Imam meninggal. Belum ada ganti. Lepas tu nak baca khutbah tak ada orang. Padahal ahli karyah punyalah ramai puluh-puluh orang. Seorang tak boleh nak baca khutbah. Lain kali jemput imam kampung sebelah. Suruh baca khutbah. Nak baca khutbah je, teks dah ada depan mata dah. Bukan suruh cakap sendiri, teks keluar dah, Jabatan Agama keluarkan. Tak boleh yang Jawi, yang ada yang Rumi. Kenapa masalah? Baca je lah. Tak boleh. Ni zaman dia.
Tapi okey lagi lah. Bayang zaman akan datang. Rata-rata masjid, surau saya berceramah, saya berkuliah, payah nak jumpa anak-anak muda. Mana pelapis? Siapa nak bawa agama ni lepas ni? Itu kita kena fikir. Kita sibuk nak mendidik anak dengan ilmu duniawi. Matematik, sains. Bukan tak bagus-baguslah. Tapi agama mana? Saya tanya cikgu sekolah. Adakah pelajaran agama di sekolah-sekolah menjadi prasyarat untuk lulus SPM? Dia kata tak. Tak. Nak lulus SPM, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah. Dan agama? Agama lulus ke gagal, tak ada masalah. Lulus juga SPM. Makna agama macam tak ada apa-apa. Kamu pandai ke tak pandai ke agama, tak ada masalah. Ini yang jadi hari ini. Inilah hasil dia. Inilah akibat dia. Apa nak jadi sekarang? Akhirnya, belajar bahagian keduniaan ni, ilmu akademik ni tinggi. Sampai ke menara gading. Sampai masuk kolej, sampai masuk U. Ada yang keluarnya profesor, doktor. Nah, tapi akhirnya bab agamanya sendiri dia tak kerti. Akhirnya dia sendiri yang membenarkan Kristian menggunakan kalimah Allah. Dah macam mana? Kalau dia faham nama Allah tu macam mana dalam mengaji ilmu sifat 20, mengaji ilmu agama, dia tak akan benar. Itu punca dia. Dah mana pergi? Mana ada orang baca dah kitab-kitab lama ni, kitab-kitab turas. Dah akan jadi sejarah ni. Silat-silat kitab-kitab turah ni akan dipamerkan di muzium. Dulu nenek moyang kita pernah baca kitab ini. Inilah tinggalan sejarah. Tulisan Jawi lama, silat-silat orang Melayu sekarang pun tak boleh nak baca dah. Tak baca dah. Suruh tulis nama sendiri dalam tulisan Jawi pun tak erti dah. Makin hilang, makin pupus. Banyak dah kitab pupus. Kami mengaji di pondok tu ada satu kitab, nama kitab tu Bidayatul Talibin. Dikarang oleh Tuan Husin Kedah. Orang Kedah, ulama Kedah. Syekh Abu Abdullah Husin bin Muhammad Nasir. Alimnya dia karang semua jenis ilmu pada kitab dia. Hampir 20 lebih kitab dia pernah karang. Dan dia mempunyai 20 lebih pondok sekolah yang dia buat. Dia buat pondok kat satu tempat, duduk 3-4 tahun mengajar sampai ada boleh pelapis, boleh sambung tempat tu, dia pindah pula tempat lain, buat lagi pondok, buat pondok. Dia membanyak-banyakkan pondok. Hebat Syekh Abu Abdullah Husin Nasir. Gelaran dia Tuan Husin Kedah. Kan? Tuan Husin Kedah. Dia karang satu kitab, nama kitab tu Bidayatul Talibin. Tok Guru Siddiq Nur mengaji dengan Tuan Guru Haji Hitam, Pondok Tanjung Bedil Al-Ustaz Kedah. Mengaji dengan Tok Guru dia. Lepas tu masa nak mengajar di pondok kami, Tok Guru buka kitab tu, kan? Cari kat kedai tak ada. Tok Guru suruh saya pergi cari kat kedai. Dia tengok ada tak kitab ni. Saya tanya kedai, tak ada. Tak ada. Satu hari tu, masa tu saya tak ustaz lagi lah, kita mengaji lagi. Kita tengah cari-cari lah belik. Lepas tu tanya tuan kedai, kitab Bidayatul Talibin ada tak? Dia kata, tak pernah dengar lah. Ke awak salah sebut nama kitab ni? Tak ada saya kitab tu. Kebetulan masa saya tanya, ada seorang ustaz baru masuk. Kan, ustaz senior lah, ustaz lama. Dia pun masuk. Dia pun, tuan kedai pun tanya ustaz tu, Ustaz, ada ke nama kitab Bidayatul Talibin? Ustaz tu jawab apa? Ustaz tu kata, kitab tu ada kat kedai hang yang tak ada. Dia ingat saya sebut salah apa? Betul dah kita sebut, tak ada kitab tu. Lepas tu kebetulan saya ada urusan di Kelantan, Tok Guru pesan, cuci tengok jap kat Kelantan. Sebab Kelantan ni, pengajian kitab ni meluas lah. Sampai ada kedai kitab nama Jafar Awas. Kedai kitab, 3 lot kedai, semua kitab je dalam tu. Dia jual kitab je. Hebat. Pergi cari situ, kedai kitab besar. Tanya dia tak cari dengan mata dah, dia pakai komputer sebab banyak sangat. Dia pun apa nama? Bidayatul Talibin, dia pun search. Tekan-tekan tak keluar. Dia kata tak ada dah kitab ni. Pupus. Sebab apa kitab tu pupus? Tak ada orang nak mengaji dan tak ada orang nak mengajar. Tak ada dah. Hilang. Itu baru satu kitab. Makin lama akan makin banyak kitab yang akan pupus. Berapa ramai yang mengaji Muyatul Musalli? Berapa ramai yang mengaji Faridatul Faraid? Makin hilang kitab ni. Pondok pun makin dah tak banyak. Meninggal seorang tok guru pondok, tak ada siapa nak boleh ganti. Akhirnya pondok pun mati. Tak ada dah. Kalau ada pun jenis pondok-pondok moden, tak sama dengan pondok tradisional, pondok dulu-dulu. Dia punya kesan tarbiyah lain. Kan? Pondok ni dihidup dengan amal.
Dia belajar, bukan setakat belajar, dia amalkan apa yang dia belajar. Tu guru ajar, berserban, berjubah, bersugi. Apa yang kita belajar buat. Ni minta maaf cakap, yang mengaji di universiti, walaupun bidang syariah, tapi kadang-kadang sunnahnya tak ada. Sunnahnya tak ada. Tu tengok mengaji di UIA. Bidang syariah dah, bidang agama. Tapi pakai baju kemeja, tali leher. Bukanlah jadi berdosa, dah. Tapi mana sunnah Nabi? Mana sunnahnya? Kita nak ajak orang pada sunnah, tiba-tiba orang yang ajak pun tak bersunnah. Macam mana? Macam mana nak ajak? Kan? Sebab tu dia setiap sesuatu itu dia ada pakaian dia. Kalau pomen ada baju pomen dia, polis ada uniform polis dia, rela ada baju rela dia, semua ada. Ulama ada baju ulama dia, ada pakaian ulama dia, menunjukkan sifat ulama. Tapi lah ni dia dah pakai baju batik, songkok tinggi. Itu kan? Dah mana bahagian gaya ulama? Semakin hilang, semakin hilang. Syekh Zainul Asri cerita, kan? Ada satu orang habib, seorang ulama, dia ziarah ke Malaysia. Dia ziarah satu sekolah. Kemudian dia tengok macam ni lah, budak-budak ni pakai jubah putih, serban putih. Habib tu pelik, Syekh tu pelik, ulama tu pelik. Dia kata, kenapa kamu pakai macam ni? Kenapa Syekh? Salah ke? Tak salah. Tapi siapa yang ajar? Dia kata, mesti ada gurunya yang ajar kamu pakai begini. Kerana inilah pakaian kami di Mesir Al-Azhar dulu. Orang mengaji dulu macam inilah pakaian dia. Tapi sekarang dah semakin kurang, semakin kurang, semakin kurang. Hari ini lebih nak berfashion dan sebagainya. Tidak ada izzah gaya ataupun menampakkan gaya sebagaimana gayanya gaya ulama. Semakin hilang. Lepas tu hari ni kena pula, hari ni golongan asatizah kita ni ada yang dah masuk dalam hatinya hubbud dunia, cinta dunia. Habis dah. Jadi cinta dunia. Kan? Hari ni nak panggil dia tanya nak bayar berapa. Ada. Ada tu kami di pondok tu, kami nak jemput seorang ustaz. Ustaz ni famous, popular lah. Kalau saya sebut semua kenal. Lebih baik tak payah sebut lah. Cuma kita ambil teladan je dia. Kita telefon dia, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun kenal saya kan. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, apa Ustaz? Dak ni nak panggil Ustaz lah, datang pondok kami. Asyik muka kami je mengajar, budak boring juga. Nak panggil pula Ustaz luar. Jadi nak panggil lah Ustaz ceramah jemputan kat pondok kami ni. Baik. Nanti anda tengok jadual, anda confirm balik dengan Ustaz lah. Baik. Ustaz tengok dulu jadual. Apa nak letak dah? Ustaz. Apa lagi Ustaz? Tak, kalau biasanya lah, dia kata. Kalau orang panggil saya dalam 2, dia kata. 2 apa Ustaz? 2 ringgit? Bukan 2 ringgit, 2,000. 2,000 nak panggil dia. Kami punya pondok tu dalam hutan. Nak jalan masuk pun sempit, satu lorong. Kalau bertembung 2 kereta, tengok siapa lagi kuat baru dia ngundur. Kan? Maknanya keadaan tu sempit. Dalam hutan. Mana ada orang sangat? Panggil habislah orang kampung. Malam ni ada ceramah. Paling kuat 20 orang dia datang. Kalau seorang derma RM1, bawa ada RM20 malam tu. Nak bayar ke dia 2,000. Takkan nak jual kubah bayar ke dia. Minta 2,000. Dan sekali dia kata, minta maaf lah Ustaz. Tak jadi Ustaz, batal lah. Awak ni Ustaz tak ada duit Bukan tak ada duit. Tapi kami mesyuarat hari tu, ahli jawatan kuasa. Kami cadang nak bagi 5,000. Tapi dah Ustaz minta 2,000, maknanya tak kena syarat lah. Padan muka dia. Bahasakan. Sampai buat kerja kamu. Nabi tak pernah ambil upah. Kalau ikutkan Nabi punya dakwah, lagi dahsyat. Di balingan batu. Kita mana ada tengah kuliah orang baling? Ada? Tak ada. Paling tidak orang kata, apalah ni, angkat tangan gitu. Nabi sampai orang baling batu. Orang nak aniaya, macam-macam kesusahan. Ada tak Nabi? Wahai Allah, mana upah aku? Aku pernah buat kerja ni, mana upah? Lah ni buat kerja agama, nak upah. Orang bagi tak apalah, kita ambil rezeki. Tapi meminta yang salah. Sampai tak balik dia. Duduk dekat ni, pekarangan parking masjid. Kulu kilir. Kebetulan, bendahari malam tu tak datang. Sakit perut juga macam tu imam tadi. Jadi dia pun kulu kilir. Tok Siak nampak. Tok Siak nak kunci gate. Ustaz, ada lagi. Lah, tak balik lagi Ustaz. Kenapa Ustaz? Ada benda tinggal? Dia tanya.
Kata, ada benda tinggal je. Sebab tadi salam kosong aja dia kata. Ustaz dia kata. Oh lah, sampul tak dapat Ustaz ya? Dapat. Mujur Tok Siap tu nampak Ustaz tu. Kalau tak nampak, kuncinya tidur Ustaz di dalam masjid. Qiyamul lail lah dia. Kan? Mana sampai tak balik, balik je lah. Sagi orang tu telefon, Ustaz, Ustaz tadi lupalah nak bagi. Ini sampai tak balik, tunggu. Itu baru panggil imanuhum fi sampulihim. Iman mereka duduk dalam sampul. Itu panggil ustaz sampul. Kan? Ada jenis gini. Saya dulu ingatkan benda ni fitnah kepada asatizah, fitnah pada ustaz-ustaz. Tapi bila kita dah duduk dalam kelompok mereka, kita kenal seorang-seorang. Siapa jenis minta-minta. Ni nak datang Ramadan ni, kita ada dalam grup WhatsApp geng asatizah belah-belah utara apa semua. Kan? Dia tulis dalam, dia kata, lubuk emas nak datang dah. Dia kata, apa dia lubuk emas Ustaz? Ni Ramadan. Kenapa Ustaz kata gitu? Ramadan nak masuk, orang panggil tazkirah banyak. Oh, dapat duit banyak apa ni? Dia kata. Saya kata, Ustaz sampai tazkirah sebab nak duit ke apa? Dia kata, tak adalah. Saya mengaji dulu jauh sampai ke Mesir, jadi belanja banyak. Jadi apa salah saya minta balik? Kalau tak ada duit, siapa suruh mengaji jauh? Macam tak ada dah pengajian kat dalam tanah Melayu ni, dalam Malaysia ni. Suatu ulama' dulu-dulu, dia mengaji habis dengan guru-guru dekat tanah Melayu, baru berangkat ke Mekah, baru berangkat ke Madinah. Baru belajarnya jadi ikhlas. Ini sibuk nak nama hari ni. Nak nama Mesir, nak nama Yaman. Tapi balik akhirnya Islam ditindas, Nabi kena hina, dia buat senyap aja. Ni mana dia? Kata belajar hebat-hebat, cakap Arab berbuih mulut. Tapi bila saat Nabi dihina, mana dia? Suat senyap. Ni. Yang ni yang kita sedih. Jadi bukan itu tujuan kita mengaji, bukan nak kerjaya. Adik-adik, dengar baik-baik. Mengaji agama bukan nak capai kerjaya. Tapi mengaji agama sebagai satu tanggungjawab untuk memahamkan umat kepada agama. Untuk nak tolong agama Allah. Dah bagian kerjaya, buatlah apa yang patut. Sebab tu Tok Guru kami, dia didik kami cara dengan meniaga. Lepas tu kami pergi kuliah mana pun bawa barang niaga. Jadi barang niaga itu kerjaya kami. Itulah sumber untuk cari duit. Adapun yang menyampaikan ni, ini tanggungjawab. Ini tanggungjawab amanah yang Allah pikulkan atas kami untuk disampaikan pada umat. Dah bagian nak pulun duit, kat luar. Ada telur masin. Sambil promote dah ni. Ada telur masin. Macam-macam ada tu. Dari lagi boleh tengok. Minyak nasi tak pasti. Nanti tengoklah sana. Jadi maknanya, biar kita faham. Yang ini, jangan sampai kita jadi kufur nikmat. Allah dah beri nikmat ilmu, tiba-tiba dengan ilmu kita tak gunakan ilmu untuk sampaikan pada masyarakat. Dan akhirnya kita buat senyap. Nabi kata dalam hadis, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanyai akan dia akan suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia diam, buat bisu, buat senyap, aljamahullahu bilijamin min narin, Allah akan rejam dia, Allah akan balas dia dengan dihumban ke dalam api neraka Allah. Jangan main-main. Kan? Tujuan kita mengaji untuk mengajar pula, untuk menyampaikan dakwah. Ini tak habis mengaji, duduk saja, lepas tu buat benda lain, bukan-bukan dan sebagainya. Islam kena tindak, buat senyap. Nabi kena tindak, buat senyap. Tak boleh. Sebab itu dipanggil kufur nikmat. Sebab Allah dah bagi nikmat. Macam tadilah, Allah dah bagi kita nikmat Islam, jaga Islam. Allah dah bagi kita nikmat iman, jaga iman. Barulah dipanggil orang yang mensyukuri nikmat. Barulah bila kita syukur, Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita. Barulah hidup kita menjadi berkat. Kelajaklah lama. 9.5 dah. Patut pandang saya muka lain macam aja. Jadi udahlah tu. Udahlah tu setakat ni je lah. Tengok 4 kali dah urut kaki tu. Cukuplah tu. Jadi cukup sekadar ni yang dapat kita kongsikan. Tak apa kot dah. Saya terlajak sikit, datang jauh. Bagi puas sungguh lah. Jadi setakat ni lah yang dapat kita kongsikan. Moga-moga tak dapat banyak pun, sikit pun jadilah. Sedikit sebanyak kita dapat kefahaman dan kita jaga betul-betul nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Semua daripada kita ada peranannya masing-masing. Sebagai pelajar tahfiz ada peranan dia. Sebagai kita orang dewasa pun ada peranan dia. Setiap daripada kita perlu bersama-sama menjunjung agama Allah ini untuk pertahankan agama ini. Jadi teruskan kita penyatuan kita sesama umat Islam,
sesama bangsa kita, perkukuhkan, buangkan yang keruh, ambil yang jernih, dan kita pertahankan Islam bersama-sama. Jangan sampai penyatuan ini akhirnya gagal dan menjadi kemenangan kepada yang bukan Islam, kepada orang kafir. Lebih teruk lagi kita akan kena. Sebab tu terpaksalah kita berkorban sikit, dan kita tarbiyahlah sahabat-sahabat kita yang belum faham Islam, kita faham Islam. Sebab tu kita yang duduk dalam jemaah Islam kena betul-betul faham Islam, baru boleh kita sebarkan Islam kepada semua sahabat-sahabat kita yang lain, supaya apapun kita, politik kita, parti kita, tunggaknya kerana Islam. Barulah kita akan berjaya. Allah berikan bantuan dan pertolongannya, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Moga-moga sedikit sebanyak memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'mal solihin wa niyatana niyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mauti syuhada wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita merasakan keagungan Allah di dalam hati kita dengan kita takbir sekuatnya mentakzimkan Allah. Takbir! Allah! Takbir! Allah! Takbir! Allah!